Nama aku Alim dan ini adalah bahagian kedua macam mana kita nak membuat duit dengan mesin laser cut. Dalam part 2 ini kita akan menceritakan product based module. Product based module ni adalah di mana korang menghasilkan produk menggunakan mesin laser cut, lepas tu korang jual kepada end user, customer. Korang boleh menjual melalui direct selling, melalui online platform, cara dropship maupun secara pukat. Poin utama dia, create produk, hasilkan produk menggunakan mesin laser cut. Lepas tu, korang jual produk yang korang dah buat tu dekat orang. Menjual produk ni secara teori dia, kalau atas kertas ni nampak macam senang. Tapi sebenarnya banyak cabaran dan rintangan yang korang kena hadapi. Product base ni, step-step penghasilan sesuatu produk tu melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah melalui penghasilan idea development. Kita boleh ambil influence daripada existing market ataupun kita hasilkan sendiri produk yang kita nak buat. Product development ni selalunya melibatkan sketching, melibatkan 3D modeling, cost manufacturing, cost packaging, cost overhead. Bila kau menghasilkan sesuatu produk tu harus difikirkan. Sebagai contoh, kita nak menghasilkan kitchen, okey? Kos menghasilkan kitchen ni, dia punya material dia, satu unit kitchen harga dia dalam 50 sen. Okay, dia punya kiring, dia punya kayu, kos mesin berjalan. Contoh dia ambil masa mesin ni bergerak selama 2 minit. 2 minit darab RM2, jadi RM4. Kos untuk menghasilkan kitchen ni RM4 tambah 50 sen dalam RM4.50. Lepas tu, untuk membagi harga kepada suatu produk tu, kita juga perlu melakukan kajian pada pasaran. Kita tengok orang sebelah jual kitchen berapa, kita tengok kita punya pesaing jual kitchen tu dengan harga berapa. Mungkin orang jual harga RM7, RM8. Jadi, kita tak boleh meletakkan harga dia terlampau rendah atau tinggi sangat. Benda yang ketiga yang perlu kita consider dalam membagi harga sesuatu produk adalah platform cost. Platform cost ni contoh yang aku boleh bagi, kau nak menjual barang dekat Shopee atau kau nak menjual barang dekat Lazada. Jadi Lazada ni dia akan ambil persen daripada jualan kau. Dalam 3%, 4% kau ada dia punya charges lah. Bila korang bagi harga, kau kena ambil kira tu juga. Apa yang aku boleh advise kat korang, korang kena create account online platform ni cepat-cepat. Okay? Buat produk listing, ambil gambar yang cantik-cantik sikit, yang high quality, gunakan kamera yang okay, pakai lighting yang cantik. Untuk menjual produk yang pertama dalam online platform ni, biasanya dia step yang pertama ni dia agak susah sebab kita tak ada nama. So kita baru letak listing, orang takut nak beli kita, mungkin orang anggap kita ni scam. Tips yang aku boleh bagi, yang pertama sekali, bila korang dah letak produk korang dekat online platform ni, korang letak harga yang murah sikit. Murah daripada harga pasaran. Harga kos ke tinggi sikit daripada harga kos pun tak apa. Bagi produk kita tu terjual. Bila dah terjual, dah dapat momentum tu, baru kau naikkan balik harga dia kepada harga asal. Apakah pro and cons bagi produk base module ni? Apa yang aku suka tentang produk base module ni, yang pertama, dia boleh diselaraskan ikut kemampuan kita. Kalau kita ada baru nak start berniaga, kita punya modal kecil, mesin kita kecil, kita boleh scalekan kita punya bisnes tu kepada produksi yang kecil lah. Kalau kita ada mesin yang besar, kita dah ada kilang, dia punya scale dia lagi besar. Yang kedua aku suka tentang product based module, kita boleh tentukan masa kerja kita. Contoh dia, kita nak buat 100 unit, nak siapkan 100 unit produk. Jadi kita boleh tentukan masa kita. Kita tak terikat dengan deadline. Contoh kita nak jual 100 produk, kita hasilkan 100 produk ni pada hari Sabtu, pada hari weekend. Ataupun 100 produk ni lepas habis kita kerja baru kita buat. Jadi dia punya working time dia tu fleksibel. Yang ketiga adalah kita boleh reach market yang besar, yang luas lagi. Kita boleh reach global market. Okay, apa pula yang aku tak suka, apa pula cons tentang product based module ni? Yang pertama yang aku tak suka adalah shipping.
Penghantaran ni sama ada walaupun kau dah prepare elok-elok letak dalam kotak, letak bubble wrap, tapi kalau once produk tu pecah, nak tak nak kau kena ganti juga. Sebab kepuasan customer tu sangat penting lah. Kadang-kadang syarikat penghantaran ni diorang pun tak nak bertanggungjawab. Sebab mungkin diorang ada banyak order ke, order sangkut ke kan. Seterusnya review. Review ni sangat mempengaruhi bisnes korang. Kalau ada orang tak suka korang, ada orang dajal korang kan, bagi review yang rendah, walaupun korang dah hantar yang terbaik, dia akan mempengaruhi bisnes. Seterusnya adalah perang harga, price war. Bila kita letak produk kita dekat online platform, ada 100 orang lagi jual produk yang sama. Bila diorang nak tarik pelanggan, diorang letak harga. Orang ni letak harga rendah, orang ni letak harga rendah lagi. Bila semua letak harga terlampau rendah, sampai satu masa kita rasa macam tak berbaloi pula dengan produk yang kita buat, dengan effort yang kita buat tu. Aku rasa itu je yang aku nak kongsi kat korang buat masa ni. Aku bahagikan topik ni kepada 2 pendekatan supaya aku senang ceritakan. Secara realitinya, dua-dua pendekatan ni aku buat. Aku buat servis laser cut, aku juga jual produk laser cut. Apa juga bisnes yang korang buat, pada pendapat aku lah, yang paling penting adalah customer service. Bila customer service korang mantap, automatically korang akan dapat jadi lebih kreatif, korang dapat hasilkan produk-produk yang gempak, korang akan dapat mencapai kepuasan pelanggan tu tinggi. Okay, aku rasa itu je buat masa ni. Kalau korang ada idea atau cadangan yang lebih baik, jangan lupa komen dekat bawah. Subscribe channel aku, lasercut.my. Like aku dekat Facebook, lasercut.my juga. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.